Allah bagi ujian tu tuan-puan sebab apa? Nak menghidupkan hati kita dengan iman yang kuat. Kuat iman. Bila kita sakit, bila kita diuji dengan benda yang kita tak berapa nak, kan kita pandai berdoa. Kita pandai cari majlis ilmu. Betul tak tuan-tuan? Selalu sehadapan majlis ilmu ni mesti orang banyak masalah. Ya, banyak masalah di depan, tak ada masalah di belakang. Selalu lah. Ya, wallahu a'lam. Ustazah agak-agak ialah tu, ya. Betul tuan-puan. Allah bagi ujian, tukar majlis dah dia. Kalau dulu majlis majlis lara, majlis kelalaian, Allah bagi ujian, jadi jalan mencari majlis mengingati Allah. Tak terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, jadi jalan apa? Menambah keimanan kita kepada Allah. Sebab itu tuan-puan, jadi manusia bahagia. Ya, manusia ni sepatutnya bahagia. Ustazah pun cakap kat diri sendiri juga, ya, bahagialah, bahagia. Jangan seksa diri kita dengan kesusahan. Jangan seksa diri kita mengatakan kita tidak bahagia. Kita sewajarnya bahagia. Kenapa? Sebab tak ada yang tak baik yang Allah bagi pada kita kecuali baik-baik belaka. Semua yang Allah bagi baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan orang-orang yang beriman itu. Itu kita kata bangunkan hati dengan iman. Sebab orang beriman tu menakjubkan. Orang beriman tu luar biasa. Sebab apa? Semua benda yang berlaku pada dia baik semua. Kalau diberikan kesusahan, dia akan sabar. Sabar itu baik baginya. Kalau diberikan nikmat, dia akan jadi orang yang bersyukur. Syukur itu baik baginya. Bila nak jumpa tak baik, tak ada. Semua jalan hidup orang beriman akan bawa dia masuk ke dalam zon kebaikan. Masya Allah tuan-puan, bahagia. Alhamdulillah, semua elok-elok berlaku. Tak ada apa yang salah dah, daripada Allah elok. Yang salah kita, kita yang buat dosa, kita yang kurang istighfar, kita yang suka olok-olok dengan taubat. Semua kita akan menyebabkan rasa bahagia, rasa lapang, tak ada rasa sempit apa-apa. Bahagia tuan-puan. Cuba tuan-puan sekarang bayangkan muka suami puan-puan. Kau tak mahu dia datang muka tu. Hilanglah dia Ustazah, ya. Lama duduk dalam majlis ilmu, hilang macam mana? Kau mana lupa pula dah. Ingat dia tak, cik? Ingat dia tak? Ingat ya, tak salah orang kan? Ya, lintas-lintas ingatan tu kan masuklah laki orang lain, ya. Ingat kan? Macam mana puan-puan, rasa bahagia tak? Tadi kata ingat, tanya bahagia, sonyap tu ya. Macam mana rasa bahagia tak dengan wajah tu? Boleh-boleh lah, ada masa-masa ya. Tekan Cik jawab jujur, ada masa-masa lah. Tekan ya. Tak apalah, boleh ya pakai jawapan tu ya. Elok jujur-jujur ni elok. Siapa bongak lah ya. Kalau memang itu jawapan ni, jawab lah macam tu. Tuan-puan, kita didiklah untuk bahagia. Bayangan wajah suami tu, alhamdulillah bahagia dengan dia. Walaupun geramnya hati tu kan ya. Tapi geram tu bawa kita pada bahagia. Kenapa? Kita jadi mengharap dengan Allah. Kita jadi tahu tuan-puan, manusia tak layak untuk kita habis-habisan meletakkan cinta. Betul tak? Habis-habisan ni nakkan cinta suami, nakkan penghargaan dia, nakkan pujian dia. Memang jawab apa? Kecewa. Itu memang jawapan, itu memang makannya lah. Kalau kita salah meletakkan perhatian kita. Tak, sekadarnya saja. Cinta pada suami kerana Allah, cinta pada isteri kerana Allah, cinta pada anak-anak kerana Allah. Jadi maksudnya yang selama di atas apa dia? Cinta kita kepada Allah. Kita takkan kecewa. Ada hari ya suami kita ingat nak menghargai kita. Dia pun manusia biasa, tak terdayu dia asyik nak menghargai. Pada mu kau nak ni timah kan ya? Hargai, paning kepala ah. Hari-hari awak tak hargai saya. Macam mana nak buat ni ha? Itu bukan daya dia, bukan kemampuan dia tuan-puan. Tu salah kita buat tak senonoh pula. Ya? Asyik nak penghargaan. Abang hari ni awak lupa kan? Lupa apa? Dah pukul 5 petang tak ucap pun I love you. Aduh. Ustazah jadi suami pun panik tuan-puan. Peramu aku nak lah ini.
Ya, sudah dirakam kan suami tu. Asal jumpa dia tekan terdengar kan, I love you. Kan jadi penyakit tuan-puan, jadi penyakit. Memang tak terdaya. Alah, kita faham-faham ya lah, kita sesama manusia. Kita pun tak sempurna, betul kan? Tapi kita tahu nak mencari apa? Cinta Allah, keredaan Allah. Jadi boleh bahagia dengan kadar sederhana yang kita ada sekarang. Allah sedang menempatkan kita dalam kebahagiaan yang sempurna, insya-Allah. Bahagia. Mesti kaitkan hati itu dengan Allah, baru akan datang kebahagiaan. Ini Ustaz dah merumuskan ya. Bila maksud merumuskan tu nak habis dah lah ya. Yang kedua, bangunkan hati dengan keyakinan, yakin. Bila maksud yakin tadi, nampak pada cara hidup kita, nampak pada amalan kita, nampak perubahan pada diri kita. Kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang Allah suruh, wajib dan sunat, kita buat sehabis baik yang boleh. Yang Allah larang, haram, makruh, kita berusaha sedaya upaya untuk meninggalkannya. Masya Allah, pasti akan hidup hati itu. Bila hati itu dah hidup tuan-puan, baru kita pergi menebarkan aura itu, ya, fungsi kita kepada keluarga. Kita berikan pendidikan yang baik, ilmu yang baik, nasihat yang baik kepada anak-anak dan keluarga kita. Percayalah, masyarakat sangat berterima kasih, sangat menghargai sumbangan kita kepada masyarakat dalam bentuk melahirkan, menyediakan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab anak-anak ni akan keluar pada masyarakat. Betul tak tuan-puan? Cikgu sekolah riang nanti dapat anak kita. Baik budak ni jaga kat mak. Dalam kelas dia mendengar. Betul tak tuan-puan? Ada kan kes cikgu-cikgu sekolah bila budak tak datang riang hati cikgu tu. Mana poi Muhammad, dia baca nama budak tu kan. Tak datang cikgu. Dalam hati cikgu tu, mujur kau tak datang. Kau budak tu jawab, dah pindah sekolah, lain riang cikgu tu. Ada kes-kes macam tu tuan. Sebab apa? Sebab paning kepala cikgu tu. Paning. Jadi kita tolong bagi ke sekolah, tolong bagi ke masyarakat anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh-solehah. Itu sumbangan yang sangat besar. Jaga anak kita elok-elok. Adabkan anak-anak kita dengan adab yang baik. Contoh, kalau tak paning cikgu nak tolong fikir tuan-tuan. Ajar anak kita adab. Memang susah, tapi kau nak buat juga. Ustazah pun sama macam tuan-puan, kau nak ajar anak-anak tu adab. Cubit kadang-kadang budak tu. Kau nak cubit anak kita ni. Ya? Ustazah dulu pun membesar dengan cubitan. Tapi alhamdulillah tak ada kosan dah ya. Betul. Omak tuan-puan. Omak ingat ni, yang paling kuat kena cubit tak nak minum air Zam-Zam. Kan dulu kan kalau orang balik Mekah ya, semua sekampung pergi rumah orang tu. Sekarang tak ada dah ya. Terlampau sonang dah pergi kan ya. Dulu ya Allah, sekampung seminggu ni mau tetamu, omak akan bawa ustazah. Bila pergi rumah orang balik Mekah, balik haji, lepas tu semua kena minum air Zam-Zam. Tak tahu kenapa ustazah masa kecil takut nak minum air Zam-Zam. Ustazah rasa terlampau payah air tu. Marin ni cerita marin ni. Jadi bila sampai ke ustazah tu, tak nak minum. Tak nak. Mak apa lagi? Cubit sampai terjongket. Sampai terjongket tuan-puan. Minum tu. Berani tak minum? Cubit sampai terjongket. Minum. Mak kata kau ni tak beradab buat tu. Air Zam-Zam kau buat macam itu. Boleh pula kata tak sedap air Zam-Zam. Lepas tak pernah cakap air Zam-Zam tak sedap. Ya, sebab rasa payah. Sebenarnya sedap. Ya, kita budak-budak marin lah. Kena cubit. Kalau datang tetamu, tak salam, tak senyum, orang tanya kita tak pandang muka, tak jawab dengan sungguh-sungguh, kena cubit. Mak tu cubit sambil senyum tau. Tak ada orang tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kita yang tahu ya. Lobam kena cubit. Berani tak senyum depan orang? Berani tak nak layan tetamu yang datang? Tinggallah semua benda yang lain. Layan tetamu. Adabkan tuan-puan. Hari ni pun anak-anak kita generasi yang kadang-kadang kita kena cubit. Ya, jangan pula sampai tak sontoh badan anak kita tu. Esok sekolah sontoh, marahlah kat sekolah. Bila anak kita nak diadabkan? Betul tak tuan-puan? Tak apa. Bukan dia suruh pukul lobam-lobam, tak.
Ngajar anak tu kadang-kadang kena cubit sikit. Ingatkan dia. Kan kawan mak bertanya ke kau tadi tu. Kan dia nanya tingkatan berapa. Apalah mak semua soalan mak jawab. Kan? Sekolah kat mana? Mak jawab. Dia ni sekolah kebangsaan sekian-sekian. Darjah berapa ni? Kata kawan mak. Mak jawab ni. Darjah 5. Oh, kono bisu ke budak tu. Ya? Cubit anak tu. Bila orang tu dah balik cubit. Asah kan? Semua mak kena jawab. Awak ada mulut jawab. Jangan buat macam itu lagi. Mak nampak tu mencubit lagi. Kena tuan-puan. Besok berubah dia sikit. Bila orang tanya sekolah mana, dia jawab. Dia tahu ni mak mandang ni. Ya? Dia pun jawab. Nak jawapan panjang ke jawapan pendek? Tekan ya, ramahlah budak tu jadi. Elok tuan-puan. Ajar, adabkan. Itu sumbangan. Bila kita dah jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Jaga keluarga kita. Kalau semua orang pakat jaga keluarga masing-masing, takkan tiba-tiba masyarakat tu jadi buruk. Takkan tiba-tiba masyarakat tu jadi rosak. Tak. Datang daripada keluarga. Jadi itu sumbangan yang kita nak gerakkan. Seluruh ibu-ibu, ya, para wanita, para muslimah sedar. Tanggungjawab pada diri kita sendiri, tanggungjawab pada keluarga. Yang penting setiap amanah yang Allah amanahkan kepada kita, lakukanlah dengan cemerlang. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Minta tolong dengan Allah, cari ilmu, biasakan dengan kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah semua itu akan mempercepatkan proses ya untuk kita jadi manusia yang baik, insan soleh, solehah, keluarga yang sakinah, ada mawaddah warahmah, dan dalam masa yang sama itulah sebenarnya sumbangan besar kita kepada masyarakat.